Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaji bernama Muhammad Jihadi bin Mukhtar, nombor matrik I212056997. Okey, hari ini pengaji ingin berkongsi serta mengulas serba sedikit berkaitan salah satu tajuk di dalam buku Wacana Pemikiran Islam, iaitu pengarahnya ialah Said Syariman Said Ali. Salah satu tajuk yang ingin saya kongsikan ialah berkaitan tentang Syekh Al-Idris Al-Marbawi, iaitu tokoh iman serta pengarang unggul Melayu kota. Yang pertama, di sini penulis menceritakan tentang biografi beliau. Nama penuh beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Beliau dilahirkan di Al-Masfalah, iaitu berhampiran kota Mekah pada 1 November 1893. Kerana dikatakan ibu bapa beliau selepas berkahwin terus berhijrah ke Mekah pada awal tahun 1890-an. Sehingga beliau dalam umur 10 tahun kembali ke Malaysia, iaitu Lebuk Merbau di Kuala Kangsar, di kampung sebelah ibunya, sehingga dikatakan nama tempat itu pun sebenarnya diambil atas nama beliau. Kemudian beliau menyambung pelajarannya di sekolah Lubuk Merbau. Dari kecil lagi sudah menampakkan beliau ini seorang yang bijaksana dan cemerlang dalam pelajarannya. Ketika beliau di Mekah lagi, beliau sudah pun menghafal 15 juzuk Al-Quran. Kemudian selepas itu beliau balik di Malaysia untuk mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Tidak hanya itu, beliau terus menyambung pelajarannya di pondok-pondok, antaranya ialah Pondok Syekh Wan Muhammad di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Kemudian Pondok Tuan Husin Al-Maksudi di Kedah. Kemudian Pondok Syekh Ahmad Fatani di Bukit Mertajam, dan akhir sekali di Pondok Tok Kenali di Kelantan. Penulis menceritakan bahawa beliau tidak hanya menjadi seorang pelajar, malah beliau sudah pun menjadi pembantu guru ketika itu, iaitu mengajar pelajar-pelajar di situ juga. Kemudian beliau menyambung pelajaran di Mesir, University Al-Azhar pada usia 30 tahun, iaitu 1924. Beliau tidak hanya mempelajari ilmu agama, malah juga ilmu politik. Kerana beliau memang dikatakan sangat up to date pada zaman beliau. Beliau sangat aktif serta berbakat dalam bidang penulisan, kerana pada awalnya beliau telah pun menerbit majalah bersama rakan-rakannya, pelajar Melayu juga, dan majalah tersebut diberi tajuk Seruan Azhar. Keluaran pertama pada 1 Oktober 1925. Kemudian beliau melengkapkan penghasilan sebuah kamus, iaitu Kamus Dua Bahasa Al-Marbawi, Kamus Melayu Arab, untuk kegunaan pelajar-pelajar pengajian Islam di Malaysia. Kamus ini pada asalnya beliau bersama 5 orang rakannya, namun mereka menyerah diri atau dikatakan give up. Dan hanya beliau seorang yang menyiapkan kamus tersebut. Dikatakan proses penghasilan kamus ini oleh penulis di dalam buku Wacana Pemikiran Islam ini selama 4 tahun. Ini semua hasil usaha gigih beliau demi generasi Melayu untuk mengetahui bahasa Arab. Kemudian kamus ini diceritakan siap pada tahun 1927 dalam 2 jilid setebal 402 halaman bercetak, serta dihiasi dengan gambar-gambar bagi lagi memudahkan untuk pemahaman. Dikatakan penulis di dalam buku ini, iaitu tanyalah mana-mana Melayu yang ingin mempelajari bahasa Arab, pastinya tidak akan lari daripada memiliki karya beliau yang paling utama dan sangat sinonim, iaitu Kamus Al-Marbawi. Kamus Dua Bahasa Arab Melayu karangan Syekh Idris Al-Marbawi ini adalah kamus terawal yang pernah dikarang oleh pengarang Melayu di Nusantara ini. Tidak hanya itu, beliau juga banyak mengarang pelbagai karya di dalam buku-buku serta ulasan-ulasan seperti kitab fiqh, mentafsir hadis, dan berbagai-bagai lagi kitab berkaitan ilmu agama. Pada tahun 1980, beliau telah mendapat anugerah ijazah kehormat doktor persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini sebagai tanda penghargaan terhadap beliau kerana bakti beliau dalam bidang keilmuan kepada masyarakat. Menurut penulis, penuntut-penuntut Malaysia yang sempat hidup sezaman dengan Syekh Al-Marbawi, beliau ini ialah berperwatakan lemah lembut, pendiam, serta meraikan tetamu dan rakan taulan. Kehidupannya sungguh sederhana dan sentiasa merendah diri serta tidak suka bercakap kosong. Istimewanya ide alik peraknya
masih pekat semasa bercakap Melayu walaupun telah lama meninggalkan Malaysia. Begitulah. Namun pada 14 Rabiul Awal 1410 Hijrah, ketika itu beliau berusia 96 tahun, beliau telah pun kembali ke rahmatullah dan disemadikan di Kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Begitulah banyak jasa yang ditabur oleh beliau tentang ilmu buat generasi baru serta masyarakat. Semoga Allah memberi ganjaran pahala serta semoga rohnya dicujuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itulah serba sedikit yang ingin saya kongsikan. Dengan itu, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.